Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kerana sudi bersama cikgu untuk kelas kita pada hari ini. Okay, tahniahlah sebab boleh join kelas kita hari ini. Okay, Alhamdulillah hari ini bilangan yang boleh menyertai kelas lebih ramai berbanding yang sebelum ini. Okay, pada minggu lepas cikgu tak boleh nak buat penyelesaian online kita. Cikgu ada kelas. Bukan ada kelas, ada apa ya? Ada perkara yang perlu cikgu selesaikan di sekolah. Okey, berdasarkan latihan yang awak buat pada minggu lepas tu, hasilnya kurang memuaskan. Okey, resultnya tak berapa nak bagus lah. So untuk sesi yang kedua nanti kita akan bincangkanlah jawapan kepada soalan kuis yang awak jawab pada minggu lepas. So hari ni kita masih ulang kaji untuk novel. Siapa yang bising sana tu? Ada angin lah. Awak kalau awak rasa awak penyebab kebisingan kan, awak boleh mute awak punya suara tu. Bagi cikgu je cakap. So, nanti ada gangguan bunyi. Awak boleh mute. Kalau awak ada soalan nak tanya baru awak buka awak punya speaker tu. Okey. Sebab ada yang menghasilkan bunyi. Okey, so hari ni kita nak bincangkan novel. Bunyi apa tu? Okey, cikgu nak share dengan awak ni untuk tengok nota. Okey. Okey, boleh nampak? Boleh respon nampak ke? Boleh. Okey, so hari ni kita nak bincang sedikit sinopsis novel Pantai Kasih. Okey, novel Pantai Kasih karya siapa? Soalan nombor 1. Salah. Cikgu saja je buat nama lebih kurang sama. Azmah Nordin dengan siapa? Azman dah. Azman Nordin. Tu pun ada juga yang salah. Okey, nama penulis pun dah salah. Okey, novel Pantai Kasih ditulis oleh Azmah Nordin. Okey, kita tengok sikit sinopsis ringkas novel Pantai Kasih ni. Okey, awak boleh interrupt tau. Apa yang cikgu cakap ni awak boleh sambung-sambung lah. Okey, novel ini menceritakan, Raiha merupakan watak utama. Watak utama. Raiha merupakan watak utama. Dia seorang doktor yang bertugas di Raiha bertugas di mana? Pusat Rawatan Pantai Kasih. Pusat Rawatan Pantai Kasih. Okey. Dalam hidup Dr. Raiha ni dia menghadapi pelbagai cabaran lah. Antara cabaran yang terhebat dia alami apa? Anak dia mati. Anak dia terbakar. Dia telah kehilangan anak dia dalam satu macam mana anak dia boleh meninggal? Kebakaran. Okey, kemalangan ataupun kebakaran kereta siapa? Pemilik kereta siapa? Raiha. Kereta jenis apa? Kereta Raiha. Kereta Dr. Raiha ke? Bukan kereta Dr. Raiha, kereta dia. siapa? Kereta suami dia. Siapa nama suami dia? Dr. Sadis. Dr. Sadis. Okey, kereta suami dia Dr. Sadis, kereta Porsche, kereta mewah milik suami dia. Okey, awak rasa adakah itu satu kemalangan yang tidak disengajakan? Ya. Disengajakan ke tidak? Disengajakan. Disengajakan. Okey, dirancang oleh siapa? Suami dia. Dirancang oleh suami dia Dr. Sadis. Okey. Itu antara itulah satu kematian anak Dr. Raiha dalam satu kebakaran kereta Porsche milik suami dia. Yang kedua, kegagalan Dr. Raiha dalam perkahwinan dia. Okey, kegagalan perkahwinan dia lah. Okey, kemudian ada
juga diselit watak sampingan iaitu Dr. Wang. Dr. Wang. Wang. Macam mana pewatakan Dr. Wang ni? Dia sombong. Dia nak duit. Dia nama pun awak ingat Dr. Wang, nama dia pun Wang. 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 Jadi dia hanya mementingkan keuntungan dia pusat rawatan pantai Kasih. Okey. Yang diambil daripada ayah dia Datuk apa? Untung kan? Datuk Untung, Datuk Wang. Jadi daripada Datuk Untung bagi dekat Dr. Wang untuk mengambil alih pusat rawatan pantai Kasih. Ini kiranya berjayalah juga memajukan pusat rawatan pantai Kasih. Okey. Kemudian dalam cerita tu ada seorang pesakit yang berkali-kali diulang yang bernama Unong Siron. Apa sakit Unong Siron ni? Sakit apa? Dia mengalami ni. Tulang pinggul dia terpaksa dibedah sebanyak 6 kali. 6 kali. 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Siapa yang bedah? Dr. Wang. 5 kali dibedah oleh Dr. Wang tetapi masih tidak berjaya. Masih berlaku infeksi dan komplikasi. Awak rasa kenapa? Sebab dia nak biar Unong Siron tu duduk dekat hospital. Satu. Okey, kan Dr. Wang ni seorang yang tamak, betul? Dia seorang yang tamak dan hanya mementingkan keuntungan sahaja. Jadi dia membelikan peralatan yang palsu dan tidak berkualiti. Tidak berkualiti. Ya betul, tidak berkualiti untuk pusat rawatan pantai Kasih. Dan dia saja je. Macam Dina cakap tadi, dia saja je tahan pesakit-pesakit dia supaya sakit dia berada bayar bil lama. Berada lama di pusat rawatan pantai Kasih dan dia boleh mengaut Wang. keuntungan yang banyak. Tapi Dr. Raiha ni seorang yang bertanggungjawab. Dia bertanggungjawab. Dia nak pastikan bahawa untuk kali ke-6 yang dia buat ni diharap dia Unong Siron takkan lagi menjalankan pembedahan kali yang ke-7. Maksudnya 6 yang dia buat ni diharap dia dapat menyembuhkan Unong Siron. Dari satu, Unong Siron ni bukanlah orang yang senang. Dia dalam golongan orang pertengahan lah. Susah jugalah. Okey. Dan Dr. Raiha ni seorang yang prihatin juga. Dia bagus. Okey. Dia sentiasa selepas dia melakukan pembedahan terhadap Unong Siron, dia sentiasa melawat Unong Siron dekat wad. Dia sentiasa bertanya khabar. Jadi ada beberapa perwatakan Dr. Raiha dekat situ Okey. Kemudian dalam cerita ni juga diceritakan tentang perwatakan suami Dr. Raiha iaitu Dr. Sadis. Apa yang telah Dr. Sadis buat kepada Dr. Raiha? Yang paling awak ingat yang perlu kita tahu dalam cerita ni? Apa perkara penting, peristiwa penting yang Dr. Sadis buat? Kandungan. Ya betul, awak kena ingat. Bila ingat Dr. Sadis, ingat bahawa peristiwa Dr. Sadis memaksa Dr. Raiha menggugurkan kandungannya yang tidak normal lah. Tetapi macam mana? Adakah Dr. Raiha setuju? Dr. Raiha tidak bersetuju dan ikut arahan suami itu dia tak nak. Jadi kat situ menunjukkan nilai apa ada pada Dr. Raiha tu? Kasih sayang. Kasih sayang seorang ibu terhadap anak. Walaupun dia tahu anak dalam kandungan dia tak sihat, cacat, tetapi dia masih nak teruskan proses kehamilan dia itulah. Dia tak nak ikut kata suami dia tu. Okay. Satu lagi yang macam kita cerita tadi bahawa Dr. Sadis terlibat dalam kematian anak Dr. Raiha iaitu Rohayu. Okey, itu antara peristiwa. Kita tengok yang penting-penting je lah dalam cerita ni. Okey, kemudian ada lagi satu watak yang diceritakan dalam cerita novel Pantai Kasih ni iaitu Sister Felicia Nandosi, iaitu jururawat di pusat rawatan Pantai Kasih. Okey, apa yang berlaku pada dia? Dia mengambil ubat batuk. Dia mengambil ubat batuk secara berlebihan. Dia ambil dekat mana tu? Latar tempat. Dekat mana dia ambil ubat batuk tu? Dia ambil ubat batuk kat mana? Klinik. Farmasi. Dekat klinik. Farmasi Pusat Rawatan Pantai
Kasih. Kasih. Awak rasa kenapa dia ambil ubat batuk tu? Sebab dia Kenapa dia ambil ubat stres. batuk tu? Stres. Sebab stres. Okey, apa Tekanan. yang menyebabkan dia stres? Sebab dia terlibat dalam kemalangan. Terlibat dalam kemalangan anak Dr. Raiha. Pandai. Ada beberapa perkara lah. Yang pertama, dia terlibat secara tidak langsung dalam kes pembunuhan anak Dr. Raiha, Rahayu tu. Secara tak sengaja. Okey. Sebab dia tumpang Dr. Sadis kan. Okey, yang kedua, kenapa lagi menyebabkan dia stres? Anak Lonita. Sebab dia punya keadaan dia. Dia merupakan anak tidak sah tarah lah yang memang tak tahu ayah dia siapa. Lepas tu ditambah pula dengan mak dia yang agak garang lah. Jadi dia ni hidup dia memang agak stres lah. Okey. Lepas tu bila orang ni dalam keadaan stres, dia selalu macam nak marah. Okay? Awak macam tu ke? Bila stres rasa nak marah ke? Ya gitu. Okey. Jadi bila stres, macam Felicia Lanusi ni, dia apabila dia stres, dia selalu marah kepada Ibu Unong Sirun. Jadi sikap dia yang suka marah kepada Ibu Unong Sirun tu telah ditegur oleh Dr. Raiha. Biasalah kita ni dah stres kan, marah ke orang, lepas tu orang pula tegur kita, lagilah kita bertambah stres. Kita stres, lepas tu kita marah pula. Selepas ditegur oleh Dr. Raiha, maka Felicia rasa macam dah kenal daripada sekolah lagi, dah lama kenal. Tak boleh nak terima teguran. Okey. Selepas itu, siapa lagi yang terlibat dalam komplot pembunuhan anak Dr. Raiha ni? Okey, Dr. Wang juga terlibat secara tidak langsung. Langsung. Aku ingat Dr. Wang dengan ni pok saudara tau, anak pakciknya. Pakcik dia. Dr. Sadin ni pakcik kepada Dr. Wang. Maksudnya Dr. Sadin ni macam dah tua sikit tak? Dr. Sadin ni dah tua lah sikit sebenarnya. Lepas tu dia ada anak sebenarnya, dia macam duda. Okey. Lepas tu apa lagi? Yang ni kita dah cerita tadi tentang satu peristiwa berlaku di pusat rawatan Pantai Kasih. Berlaku satu peristiwa pencerobohan pusat rawatan Pantai Kasih oleh Dr. Pasu. Ada dua kali sehingga kali yang kedua tu Dr. Pasu telah menahan Alicia Landosi di dalam bilik bedah. So macam mana dapat dihuraikan peristiwa ni? Dia Siapa sebenarnya yang meleraikannya? Unong Sirun tu dipujuk. Ibu Unong Sirun telah memujuk Dr. Pasu tu. Okey, kebetulan Ibu Unong Sirun mengenali pemuda tersebut. Rupanya pemuda tersebut ialah pelajar, bekas pelajar bidang perubatan. Maksudnya orang jadi doktor. Awak ni kalau kadang-kadang bila stres belajar jadi doktor, boleh jadi gila. Lepas tu perasanlah pula dia tu jadi doktor. Lepas tu Dr. Wang ni bila tahu ada pencerobohan di pusat rawatan Pantai Kasih, dia pun nak datang juga, tapi dalam keadaan dia tak berapa nak sihat. So bila datang tu dia terlanggar pula. Dia langgar apa ya? Tembok pusat rawatan Pantai Kasih. So berlakulah kemalangan berlaku kepada Dr. Wang. Okey. Lepas tu dah aksiden kan, takkan nak pandang saja kan. Maka Dr. Wang telah dibedah oleh Dr. Raiha dan juga Dr. Alex Ng, dan dia mengalami kecederaan pada pergelangan tangan dan lutut dia hancur. Tetapi masa dia nak buat operation tu, barulah dia sedar bahawa yelah sebelum ni kan dia bagi dekat orang je peralatan yang palsu tu, tapi akhirnya dia yang dapat guna, dia yang terpaksa guna. Okey, jelas tak cerita ni? Kau kena ingat cerita ni tau. Walaupun untuk pengetahuan awak, untuk SPM awak 2021 nanti memang tak ada soalan khusus untuk novel macam sebelum-sebelum ni. Memang ada soalan khusus 15 markah untuk novel, tapi untuk batch awak ni novel ini diselitkan dalam soalan pemahaman Komsas. Faham? Pada
Hafizah, nampak macam berkerut sangat tu. Okey, dia tak ada khusus untuk soalan novel 15 markah. Dia selitkan dalam pemahaman Komsas. Jadi kita kena belajar jugalah. Kok-koklah dia tak tanya cerpen, dia keluar pula novel Pantai Kasih. Jadi kita kena faham pula. Okay. So dari segi jalan cerita awak ada masalah ke? Tak ada masalah kan? Boleh faham kan? Ya, awak kena jelas. Ada beberapa peristiwa yang penting tu awak kena ingat lah. Yang mana cikgu cerita tadi tu semua peristiwa yang penting. Okey. Akhir sekali. Tak habis lagi punya. Last sekali. Tadi siapa tu Dr. Wang accident, lepas tu dia dibedah. Okey. Apa yang berlaku kepada Felicia Lanusi pula? Felicia Lanusi dia minta maaf kepada Dr. Raha, kemudian dia cerita apa perkara sebenar yang telah berlaku. Tapi Dr. Raha ni seorang yang sangat redha, maka dia redalah atas perkara yang berlaku dan dia terimalah kematian anak dia tersebut. Okey? Okey, so kita nak tengok aspek Komsas pula. Awak tengok betul-betul, fahamkan betul-betul formula 5-1 ni. Sekejap lagi awak perlu buat satu peta buih. Peta buih bentuk macam ni, cikgu nak tengok sekejap lagi. Awak tulis pada kertas saja, tapi bentuk macam ni. Okey, dekat dalam ni aspek Komsas contoh dia apa? Okey, contoh dia yang merujuk kepada nilai, persoalan, pewatakan, latar masyarakat dan juga pengajaran. Contoh yang sama. Okey, cikgu bagi satu contoh. Okey, nilai yang cikgu ambil, apa-apa kita kena tahu nilai. Apa-apa kena tahu nilai dahulu. Okey, jadi cikgu ambil salah satu nilai yang terdapat dalam novel ialah nilai tanggungjawab. Nilai tanggungjawab boleh, nilai bertanggungjawab pun boleh. Okey, nilai tanggungjawab. Okey, sebagai contoh, apa contoh dia? Dr. Raiha bertanggungjawab melaksanakan pembedahan kali ke-6 terhadap Gunung Sirun. Okey, ini nilai. Okey, daripada nilai kita bina pula persoalan. Ambil tanggungjawab duduk dekat depan. Tambah sikit ayat belakang. Tanggungjawab dalam melaksanakan tugas. Okey, masih contoh yang sama. Dr. Rahab bertanggungjawab melaksanakan pembedahan kali ke-6 terhadap Gunung Sirun. Okey, pewatakan. Ingat, bila soalan tanya pewatakan mesti mula dengan seorang yang. Okey, cikgu nak ingatkan, kalau buat pewatakan jangan tulis depan ni Dr. Raiha seorang yang bertanggungjawab. Salah jawapan awak. Jangan letak nama watak dekat depan ni kalau dia tanya pewatakan. Tapi cikgu nak letak kat mana nama dia? Nama dia letak pada contoh. Nama letak pada contoh. Jangan letak pada aspek Komsas. Aspek Komsas mesti umum sahaja, tidak menyebut nama watak. Ini mesti seorang yang bertanggungjawab. Ini contoh yang samalah. Terhadap tanggungjawab melaksanakan pembedahan. Okey, latar masyarakat. Latar masyarakat mesti mula dengan masyarakat yang bertanggungjawab. Mesti mula masyarakat yang bertanggungjawab. Okey. Dengar bunyi loceng? Kok lawak rindu loceng sekolah? Sekolah rindu loceng sekolah kan? Okey. So samalah Dr. Rahab tanggungjawab melaksanakan pembedahan kali ke-6. Dan akhir sekali pengajaran mesti mula dengan kita haruslah, kita perlulah. Okey, kita hendaklah bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas. Okey, inilah contohnya, contoh yang sama. Awak jelas tak formula 5-1 untuk aspek Komsas ni? Jelas? Okey, ini tugasan anda. Awak nak bersalin ke? Awak nak salin ke sayang? Cikgu bagi 5 minit awak salin tak? Sebab nanti awak kena buat script macam ni. Cikgu bagi 5 minit awak salin. Sebab nanti awak kena bincang lagi. Lagi bincang dah. Okey. Screenshot cikgu. Gambar screenshot. Dah gelap.
Nisa tu dah salin ke Nisa tu? Dah. Dah. Bagus Nisa, cepat. Senang je kan? Cikgu rasa formula 5.1 ni senang je. Awak ada nilai, ada nilai, ada contoh, yang lain tu awak boleh buat sendiri je. Betul tak Ya? Betul. Yang penting ada nilai, ada contoh, selesai masalah. Okey, sekarang ni kita ada berapa orang ya? Dia nak 15. berapa? 15. 15. Okey, sekejap lagi cikgu akan bagi kumpulan. Cikgu akan bagi kumpulan. Lepas tu cikgu akan bagi masa lebih kurang 10 minit, boleh tak 10 minit? Awak bincang dalam WhatsApp ke? Dalam WhatsApp ke? Awak nak buat video call ke sama awak tu, cikgu tak kisahlah. Okey. Yang penting cikgu nak awak dapat buat ni dalam satu kertas. Sekejap lagi awak kena share dengan cikgu, awak bentang. Okey. Tapi nilai cikgu bagi. Okey, awak salin antara nilai. Okey, ni yang awak kena buat. Sila hasilkan satu pertebuih formula 5.1 aspek Komsas novel Pantai Kasih. Okey. Okey, ni antara nilai. Kerajinan ni yang mana nilai? Siapa yang rajin dalam cerita ni? Dalam cerita ni siapa yang rajin? Raja. Dr. Rahal rajin sambung belajar walaupun ayah dia tak bagi, betul? Tak bagi. Okey. Berani siapa yang berani? Mak Unang Sirung. Mak Unang Sirok dia berani buat apa? Dia pujuk tu. Dia berani pujuk Dr. Pasu tu walaupun mungkin ada risiko, betul? Mungkin yelah orang tak betul kan, mungkin agak serang. Okey, kalau Dr. Raiha pun berani juga, dia berani mempertahankan hak dia. Okey, kasih sayang. Tadi cikgu dah sebut kan nilai kasih sayang. Kat mana peristiwa ada nilai kasih sayang? Dr. Raiha, dia tak nak guru. Dr. Raiha dia tak nak gugurkan kandungan. Okey, keprihatinan. Keprihatinan, siapa prihatin? Dr. Raiha? Dr. Raiha, prihatin kat siapa? Dekat Unang Sirung. Unang Sirun. Kan dia sentiasa melawat Unang Sirun selepas pembedahan kali ke-6 dilakukan. Okay, kalau dia tak perhatian, awak rasa dia tengok ke hari-hari? Tak tengok kan? Tabah, siapa yang tabah? Dr. Raiha. Dr. Raiha lah, dia tabah menghadapi kematian Anak dia. Okay, so ada 1, 2, 3, 4, 5. Awak ada 15. Satu orang 3 orang ahli. Satu kumpulan, Satu kumpulan 3 orang ahli. Okay. Cikgu tak nak yang sama. Awak salin tak? 1, 2, 3, 4, 5 ni. Salin. Okay, salin Sekejap lagi kita akan bincang siapa kumpulan mana yang ambil rajin, kumpulan mana berani, kasih sayang, kebatinan, ketabahan. Sebab cikgu tak nak yang sama. Salin dah 1, 2, 3, 4, 5 ni cikgu nak tutup skrin ni. Dah Dah. Alright. Stop share. Okey, jadi kita ada 15 tu termasuk cikgu kan? 10 minit lagi, kita ada 10 minit lagi. Okey. Cikgu bagi kumpulan boleh? Boleh. Okey, Ifa, yang cikgu nampak ni lah. Ifa bagi kumpulan. Ifa, Syaraf, Ifa. Awak ambil yang pertama tadi nilai apa? Kerajinan. Okey, Ifa, Syaraf, Ana kerajinan. Fazliana, Caki, Fariza. Fazliana, Caki, Fariza. Awak nilai yang kedua, nilai? Keberanian. Okey. Idina, Nisa, Izzah. Idina, Nisa, Izzah. Awak nilai yang ketiga, nilai? Kasih sayang. Kasih sayang. Okey. Batrisha, Nurin, Alia. Batrisha, Nurin, Alia. Nilai yang keempat?
Hatinan, betul? Keprihatinan. Keprihatinan. Syaraf, Farisha, Syahidah. Syahidah Syaraf ada tak tak ada, ni cikgu? Farisha dengan Syahidah ni? Ya. Farisha ada tak? Syahidah ada ke tak ni? Macam tak pernah ada je ni. Syaraf. Siapa ni? Okey, Syaraf dengan Alia. Syaraf dengan Alia, Okey. awak ambil ketabahan. Syaraf dengan Alia Ketabahan. ketabahan. Batrisha dengan Nurin ambil keprihatinan. Awak buat share yang awak buat sendiri. Boleh? Cikgu akan bagi link yang kedua nanti. Cikgu bagi masa 15 minit. Lepas tu dalam pukul 11.45 kita on lagi sekali. Cikgu bagi Okey. link. Awak bincang melalui video call atau WhatsApp. 15 minit, okey? Jadi kita sambung. Boleh ya? Farisha ni kalau Boleh. ada, Farisha awak masuk grup Syaraf, Syahidah awak masuk grup Batrisha. Awak boleh cari member awak ni kan? Boleh. Batrisha awak call Syahidah, Syaraf awak call Farisha. Okey? Okey, so kita stop sekejap. 15 minit lagi kita akan sambung. Sambung semula. Okey, terima kasih awak bincang 15 minit. Cikgu akan on. Okey. Stop di sini. Bye. Assalamualaikum. Selamat berbincang. Bye. Waalaikumsalam. Perempuan. Ha?